Bila dapat ilmu bermanfaat, maka dia tu adalah berkat dan dia akan dorong seseorang itu untuk beramal. Tetapi kalau ilmu tu tak bermanfaat, maka dia tak ada berkat, dan kemudian dia akan dorong kepada, dia akan jadi pendorong, bukan kepada amal. Kita terasa mudah nak amal. Kalau cerita tentang sedekah, kita rasa boleh sedekah lepas tu. Kalau kita cerita tentang akhlak Nabi, lepas tu kita rasa mudah nak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau ceritanya tentang solat, kita rasa eloknya nak memperelokkan solat. Tetapi kalau sekiranya ilmu itu tidak bermanfaat dan tak berkat, kita makin duduk dalam majlis ilmu, kita bukan akan menjadikan seseorang itu beramal, tetapi biasanya dia Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Terima kasih yang saya hormati, kasihi Tuan Ustaz Pengerusi Majlis, Al-Fadil Ustaz Rusdi, Pengerusi Surau, Asyakirin, tim Alijatan Kuasa, para Al-Afadil, imam-imam, Bilal, dan pastilah semua yang saya hormati, yang saya kasihi, hadirin, hadirat yang saya anggap sebagai keluarga saya, saudara bahkan adik-beradik yang kita disatukan oleh Allah dengan ikatan yang sangat erat. Pertama sekali, terima kasih saya nak ucapkan kepada pihak surau kerana memberikan ruang terlebih dahulu kepercayaan, yang dengan sebab kepercayaan dan ruang ini dapatlah saya berziarah kepada semua yang saya muliakan yang ada di sini. Saya doa kehadrat Allah, ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sesuatu pertemuan yang akan dapat kian mengeratkan ukhuwah Islamiyah antara kita sesama kita. Ketika mungkin dalam dunia ini manusia tidak lagi menilai harga kasih sayang, harga kita menyayangi saudara-saudara kita. Mungkin kita anggap sahabat atau saudara kita tu biasa sahaja. Walaupun Nabi berusaha keras memberitahu kepada kita bahawa saudara-saudara kita itu punya nilai yang sangat besar. Kalau tidak, masakan Nabi sebut dalam hadis tentang ada golongan yang akan Allah letak dan jadikan mereka di bawah kelompok VIP
di padang mahsyar. Siapakah mereka yang Allah akan simpan di bawah arasy Allah, teduhan dan bayangan Allah, ketika tidak ada teduhan melainkan hanya bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kelompok yang Nabi sebut dalam satu rantaian hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah letak di bawah lindungan arasy Allah di hari mana tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah. Siapakah salah satu daripada 7 kelompok tersebut? Yang saya harap saya dan kita akan dapat itu pada malam ini. Kata Nabi, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang, kata Nabi, berkasih sayang kerana Allah, bertemu mereka kerana Allah, berpisah mereka kerana Allah. Rupanya bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah dan berkasih sayang kerana Allah, qimah ataupun value, nilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doalah insya-Allah masjid ini bukan sekadar menghimpunkan jasad, tetapi masjid ini menghimpunkan hati di kalangan kita. Semua yang saya hormati, dalam pertemuan yang tak lama lah ya, tentulah nanti saya bercakap, nanti akan azan, dan kemudian mungkin lepas azan kalau tuan-tuan okey kita sambung mungkin beberapa minit. Tapi kalau tuan-tuan katakan kuliah ni kuliah maghrib, maknanya bila masuk waktu isyak maghrib dah habis, maknanya automatik berhentilah. Tu bergantung pada tuan-tuan lah. InsyaAllah pada malam ni kita berbincang tentang tajuk yang seingat saya Ustaz Rusdi, tentang rahsia hidup berkat. Kita cerita tentang berkat ya, insyaAllah. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, oleh kerana bincang kita pada malam ini tajuknya adalah berkat, dan saya ingat pesan ayah saya. Ayah saya kata, di tempat orang tak tahu ceramah, tetapi di tempat orang tahu jangan ceramah, ajak muzakarah. Saya bila sampai tadi parking, saya nampak wajah-wajah saudara saya yang menyambut dan bersalam, dan saya tengok seorang-seorang yang ada dalam ni, Masya Allah. Saya ingat pesan ayah saya. Sekarang saya berhadapan dengan orang tahu, jadi jangan ceramah tapi muzakarah. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, boleh tak saya nak minta bukan ceramah tapi satu muzakarah. Ni saya kena minta izin pada tuan-tuan. Boleh ke tidak? Kenapa saya tak macam dengar ramai situ? Boleh ke tidak tuan-tuan? Allah baik sungguh. Tempat lain tak boleh tuan-tuan, tapi di Masjid Asy-Syakirin ni sebab orangnya baik, walaupun Masya Allah tiba-tiba saja. Baik, muzakarah ni maksudnya adalah kita akan berbincang. Saya bercakap bukan seorang, tapi tuan-tuan juga boleh ada ruang bercakap. Jadi saya minta pihak surau sediakan lebih kurang dalam 100 mikrofon. Jadi macam persidangan PBB, baru senang saling nak memberi pendapat kan. Tapi tentulah pihak surau kata kami tak mampu sediakan. Dan jangan ini melemahkan semangat tuan-tuan untuk kita terus bermuzakarah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya cadang bukan ceramah, muzakarah. Itu nombor 1. Boleh tuan-tuan? Yang kedua, permintaan daripada hamba yang kerdil ni ialah, saya tengok Masya Allah ya, sebab tajuknya berkat. Jadi saya sangat akan rasa rugi diri kalau saya tak mengambil ruang, kesempatan, waktu berkat, tempat berkat, orang berkat, tapi tak baca doa yang berkat. Saya mencadangkan tuan-tuan, sepanjang perjalanan perbincangan ini ada ruang masa, mungkin di tengah-tengah tu mungkin saya kata jom kita baca doa sama-sama. Maknanya bukan ceramah panjang, bukan bincang panjang, tapi akan ada waktu kita berhenti sekejap, kita sama-sama baca doa.
Ini juga saya kena minta izin tuan-tuan. Boleh ke? Allah, mudah berbincang orang baik ni kan. Tak ada syarat langsung. Baik, yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, ya. Sebab ini kita punya, orang kata dia punya rule dia. Yang ketiga adalah kalau ataupun andai ada amalan yang kita nak, sebab kita cakap soal berkat tuan-tuan. Hari ini kita nak betul-betul Allah fahamkan kepada kita soal berkat. Maka ada amalan yang kalau kita kena buat untuk dapat berkat pada masa ini juga, maka saya nak supaya amalan tersebut sama-sama kita lakukan, bukan nanti tetapi sekarang juga. Yang ini juga saya nak tanya tuan-tuan. Maksudnya kalau ada amalan yang kita kata jom kita buat sama-sama sekarang, maka kita semua akan melaksanakan amal itu sekarang. Yang ketiga, boleh ke tidak tuan-tuan? Saya tak dengar jawapan. Boleh ke tidak? Boleh. Alhamdulillah. Simple je tuan-tuan. Maknanya sama-sama duduk, kita berbincang. Baik, dek kerana saya akan mula bercakap soal berkat, dan saya nak ambil berkat masa, berkat tempat. Masa bainal maghrib wal isya, tempat di rumah Allah yang sangat mulia, yang kita takkan jumpa kemuliaan kalau kita tak datang ke rumah Allah ini. Kita takkan dapat kemuliaan seandainya kita tak datang ke rumah Allah. Jom kita baca, sebab kita nak bincang ilmu, maka marilah kita baca satu doa. Dan pada saya lah, pada pendapat saya, doa ini menjadi doa benda yang sangat penting dalam majlis kita ni. Baik tuan-tuan, doa pendek je tapi kita baca ramai-ramai sebab kita dah setuju tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita baca 3 kali tuan-tuan, kita witirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita akan baca last tuan-tuan doa ni kali yang ketiga. Dan tuan-tuan, ini bukan praktis baca doa dah. Sekarang kita sedang minta betul-betul, sebab bukan hanya ada kita manusia yang banyak dosa ini, tetapi Allah sedang menghantar dan duduk di sebelah kanan, di kiri, di hadapan, di belakang, bahkan di atas kepala kita adalah sayap para malaikat yang bercahaya. Jadi ini bukan just latihan baca doa kot. Tak, kita sedang minta 3 benda terpenting dalam hidup, yang andai kita dapat 3 benda, kita dapat keberkatan hidup. Yang kita duk bincang berkat pada malam ni, 3 benda inilah kunci kepada keberkatan hidup. Jadi sebab tu saya nak ulangkan sekali lagi, apa yang kita sedang panjatkan doa ini bukan latihan, tetapi minta betul-betul pada Allah. Yang pertama kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita minta pada Allah rezeki yang baik. Dan yang ketiga, kita minta pada Allah adalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca last. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kalau kita nak berbincang ada 3 benda tadi. Boleh tak saya sebagai nak pengukuhan, dan saya harap ini jadi perbincangan macam kita sama setuju tadi.
Kalau kita baca doa 3, dan doa ni tuan-tuan, doa ma'thur. Maksudnya doa ma'thur adalah doa Rasul. Yang kita baca tadi adalah doa Nabi, yang tuan-tuan sampai dia kepada kita oleh Ummus Salamah, isteri Nabi, Ummul Mukminin, yang bercerita bahawa Nabi membaca doa ini bahkan setiap hari. Dan ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah menceritakan doa yang kita bacakan tadi. Maknanya doa tadi dibaca oleh lidah Nabi, bibir Nabi, sekarang dibaca oleh bibir dan lidah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk supaya kita semua faham, bukan faham maksudnya kita dah faham, tetapi sebagai satu pengukuhan 3 benda, apakah benda yang terpenting dalam hidup kita? Apakah benda yang terpenting dalam hidup kita? Saya sedang tanya. Tak macam tanya ya? Dia ni ceramah ke apa? Tak, yang ni saya tanya tuan-tuan. Setelah kita dengar 3 doa tadi, apakah benda terpenting dalam hidup? Tolong saya, kita bagi cepat je, kita punya pacing agak cepat ya. Apakah benda terpenting dalam hidup? Nombor 1. Nombor 1. Baik, alhamdulillah. Ada yang cakap pakai lisan, ada yang cakap pakai hati. Ya, yang maqam tinggi dia tak cakap, dia pakai hati je. Ya. Baik, betul. Ingat ya, dalam hidup yang paling utama bukan ilmu. Kena ingat betul-betul. Ya, dalam hidup yang paling penting bukan ilmu. Takut kita terconfuse. Dalam hidup yang paling penting bukan ilmu. Dan Nabi tak minta kita tuntut ilmu. Ingat ya, ingat. Kenapa macam muka tak puas hati? Saya salah cakap ke? Saya cakap apa tadi? Ilmu tak penting. Alhamdulillah. Dapat ya? Mesej sudah dapat? Dalam hidup ilmu tak penting. Kenapa saya dapat rasa satu vibe penolakan? Macam tak setuju. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Sebab kita muzakarah tu namanya muzakarah tuan-tuan. Mungkin saya tersalah ya, atau mungkin ada satu benda tak jelas, mohon penjelasan. Kita gunakan ruang waktu ini insya-Allah. Baik. Dalam hidup ilmu tidak penting. Tuan-tuan setuju tak setakat ini dengan saya? Hajah kat belakang giling punya kuat, ya Allah. Ya, masakan ya, kami datang malam ni duduk sabar-sabar tuntut ilmu, tiba-tiba Zuramli bagi tahu ilmu tak penting. Dengar tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, takut kita tersalah. Dalam hidup ilmu tidak penting. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kita disuruh cari bukan ilmu, tetapi disuruh cari adalah ilmu yang bermanfaat. Saya takut kita tak perasan, rupanya ilmu ni ada 2. Bukan bila saja dia tu ilmu maka mesti kita dituntut untuk cari. Kalau tidak, masakan tuan-tuan tengok dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menadah tangan minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi menadah tangan dan minta secara spesifik untuk kita untuk memutuskan apa yang kita nak putuskan pada malam ni. Perkara pertama, Nabi menadah tangan, ya Allah, aku benar-benar memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Maknanya jangan mudah-mudah kita fikir asal ilmu okey. Tunggu dulu, ilmu itu mesti ilmu yang bermanfaat.
Yang kita nanti apabila kita semua kita meninggal dunia nanti, apabila terputus amalan kita, apakah yang nanti kita dapat wariskan? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Sebab ilmu bermanfaat akan dimanfaatkan ilmu. Dan kerana itulah tuan-tuan, bila kita nak cakap soal berkat ni, dia mesti bermula dengan berkat ilmu, ilmu berkat, ilmu bermanfaat. Baik, jelas ke tu tuan-tuan? Jadi kalaulah anak kita nak pergi sekolah, kita bisikkan anak kita, ya, ni ada anak daripada mana saya nampak pakai t-shirt Johor apa ni, apa nama? Darwish. Bila Darwish nak pergi sekolah, mana ayah? Ayah mana? Ayah akan bisik pada Darwish, Darwish, tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya minta Darwish tuntut ilmu, sebab takut nanti bahawa Darwish akan tuntut termasuk ilmu yang tak bermanfaat. Kita hantar anak kita ke universiti dan kita bisikkan anak kita, wahai anak, tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Dan setiap kali kita langkah datang ke rumah Allah, yang kita di sana adanya majlis pengajian, yang pengajian kita duduk-duduk sahaja. Kata Nabi dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW berkata kepada Abu Dhar, ya Abu Dharrin, wala an taghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairum min an tusalliya mi'ata raka'atin wala an taghdua fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal khairum min an tusalliya alfa raka'atin. Wahai Abu Zar, kamu duduk dalam sebuah majlis, kamu mempelajari satu ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan sembahyang sunat sebanyak 100 rakaat. Dan seandainya kamu duduk dalam sebuah majlis yang kamu dapat mempelajari satu bab daripada bab-bab ilmu, sama ada kemudian kamu mempelajarinya ataupun mengamalkannya atau tidak, maka sesungguhnya bagimu mendapat pahala seperti seorang mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Ni duduk, kita duduk macam relax-relax ni, yang tak perlu pun bangun, tak perlu pun apa ni, berzumba, tak perlu keluar peluh pun, tetapi pahalanya seperti orang mengerjakan solat sunat dengan pahala yang sangat banyak. Tetapi bila kita nak duduk, kita kena faham dalam hati kita, kita minta adalah ilmu yang, saya banyak kali sebut tuan-tuan, ilmu yang, sebab bila ilmu tu berkat, ilmu tu bermanfaat, baru ilmu tu berkat. Sebab semua benda dalam hidup bermula daripada ilmu. Sebab daripada ilmu nanti akan lahirnya amalan, lahirlah perkara-perkara yang lain. Kita apa kita nak cakap soal berkat pada malam ini, tapi rupanya ilmu kita pun tak berkat. Kerana itu semua yang dikasih sekalian, saya nak ingatkan sekali lagi pada diri saya, yang terpenting adalah ilmu yang baik. Sedikit tuan-tuan ya, sebab ini penting pada saya lah, ini penting. Maka sebab itu para ulama menggariskan apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ciri dia apa? Supaya kita tahu, oh aku sedang dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat cirinya adalah bila kita duduk dan mempelajarinya, maka pada ketika itu kita makin rasa dekat dengan Allah, makin rasa dekat dengan akhirat. Duduk je, bincanglah apa pun. Mungkin di sekolah bincang fizik, bincang biologi, kita bincang ekonomi, kita bincang apa, tetapi seandainya ilmu itu bermanfaat, seseorang itu bila dia dapat ilmu, dia rasa dekat dengan Allah dan dia rasa dekatnya hari kiamat. Tetapi seandainya tak rasa itu, maka kita takut yang kita mengaji itu rupanya bukan ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu bermanfaat lain yang menentukan ilmu kita berkat adalah setiap kali kita berbincang, kita akan nampak kelemahan diri. Ilmu yang bermanfaat dan berkat, ilmu yang akan menampakkan kepada kita kelemahan diri kita sendiri. Dan kita suka nak bercerita tentang aku, diri sendiri. Kita tak nak suka dan tak suka cerita tentang orang. Itu ciri ilmu bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dalam Jami'
Imam Ahmad dalam Musnad daripada Syaddad ibn Aus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Kata Nabi, orang yang bijak, kata Nabi, adalah orang yang dia suka menghitung dirinya sendiri. Jadi ilmu bermanfaat itu tuan-tuan, makin kita belajar, makin kita belajar, makin kita belajar, kita dapat nampak dan rasa kita dapat memperbaiki diri. Dan terlebih dahulu untuk memperbaiki diri, nampak kelemahan diri dulu. Dan kita akan suka melihat diri kita, memperbaiki diri kita, dan kita tak suka untuk bercerita dan menilai tentang orang lain. Kita tak suka nak cerita tentang orang sana, orang sini, orang sana sini. Tak. Kita cerita tentang amalan yang akan membetulkan diri kita sendiri. Semua yang saya kasih sekalian, ilmu manusia di akhir zaman, ya, sebab bila ilmu bermanfaat, sebab ilmu ni tenaga tuan-tuan, bila dapat ilmu bermanfaat, maka dia tu adalah berkat dan dia akan dorong seseorang itu untuk beramal. Tetapi kalau ilmu tu tak bermanfaat, maka dia tak ada berkat, dan kemudian dia akan dorong kepada, dia akan jadi pendorong, bukan kepada amal. Kita terasa mudah nak amal. Kalau cerita tentang sedekah, kita rasa boleh sedekah lepas tu. Kalau kita cerita tentang akhlak Nabi, lepas tu kita rasa mudah nak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau ceritanya tentang solat, kita rasa eloknya nak memperelokkan solat. Tetapi kalau sekiranya ilmu itu tidak bermanfaat dan tak berkat, kita makin duduk dalam majlis ilmu, kita bukan akan menjadikan seseorang itu beramal, tetapi biasanya dia suka untuk berdebat. Ya, kita suka debat. Kalau kita tiba-tiba cenderung seronok nak debat, tak pandai tapi suka tengok orang debat. Dalam dunia pada hari ini orang gunakan internet, internet. Ya, kemudian kita suka tengok reaction, sebab dalam reaction nak cerita orang tu tak betul, orang tu tak betul, orang tu tak betul. Takut sebenarnya kita jadi dah ketagih. Sebab benda tak elok, menurut psikologis dia boleh jadi ketagih. Macam mana orang tagih benda tak elok? Contohnya dadah. Dadah tu tak elok, tetapi bila orang makan ais, syabu, marihuana, makin makan, dia tak boleh berpisah dah, tetapi tanpa sedar otak dia dah rosak. Dan begitulah bila dapat ilmu tak bermanfaat, ketagih, kita ketagih, tetapi sebenarnya benda tu merosakkan kita. Kita dah termasuk dalam apa yang disebut sebagai negaholic. Negaholic, ketagih benda negatif. Kalau tak dengar orang mengata orang, rasa tak best. Kalau tak dengar kita membuat cerita tentang orang, tak best. Dan kita apatah lagi bila cerita tentang diri sendiri, lagi tak best. Boring lah. Jadi sebab tu semua yang dikasihkan, yang terpenting adalah baik, terima kasih. Yang terpenting adalah ilmu yang manfaat. Sebab tu doa tadi Nabi baca setiap hari. Jadi kita baca setiap hari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang saya kasih sekalian, bila ilmu bermanfaat, maka dia akan dorong kepada, kita nak tahu ilmu bermanfaat, dia akan dorong pada amal. Bila dorong pada amal tuan-tuan, yang ni tajuk ni kita boleh bincang macam-macam cara. Apabila kita beramal tuan-tuan, dia akan dorong kita apa? Bila kita beramal, maknanya beramal tu, yang pertama melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan kemudian benda-benda harus kita cuba untuk mengikut supaya dianya menjadi wajib, mendapat pahala kemudian. Maka itu namanya orang beramal. Hari ini tuan-tuan kita sedang beramal. Apa amal kita? Amal kita adalah duduk dalam majlis ilmu. Apa tadi amal kita buat? Berzikir, bertahmid, berselawat. Apa amal kita buat? Solat. Sebentar nanti insya-Allah amal itu semua adalah amal-amal daripada ilmu. Tuan-tuan, kalau saya rasa perit tekak, boleh minum ke? Boleh? Allah baik sungguh ya Allah tuan-tuan. Tempat lain belum tentu boleh ya Allah. Boleh? Sebab guru saya pesan, ni saya ingat tuan-tuan, guru saya pesan,
sekiranya satu rezeki itu dilihat oleh ramai orang. Tengok, tuan-tuan tengok saya nampak dah mineral water ni kan. Maknanya air ni dilihat bukan saya seorang tapi oleh ramai orang. Walaupun rezeki itu halal, kita cek sekejap. Alhamdulillah ada halal jakim. Ya, setengah orang berkata tak, dia buat gurau kan, takkanlah air mineral nak kena sembelih. Tuan-tuan, mineral water paling susah jakim nak bagi halal. Mineral water paling susah jakim nak bagi halal sebab banyak penapis dibuat daripada tulang babi. Dia punya filter tu. Jadi insya-Allah halal. Ya, bila jakim bagi halal, insya-Allah halal. Cuma guru saya kata, kalau semua orang tengok rezeki, kalau halal dia memang halal. Tetapi yang kian sedikit apa? Berkat. Sebab orang lain pun nak minum, tapi yang minum saya seorang. Ya. Saya dah mula rasa salah dah tuan-tuan ya. Sebab tu saya minta izin tadi. Tuan-tuan izin ke tak? Allah. Macam mana? Oh, Alhamdulillah. Ya Allah, terasa nak selalu jadi tamu kat sini ya Allah ya. Terima kasih, Masya Allah. Baik. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut satu benda, tuan-tuan jangan riak ya. Saya nak puji tuan-tuan satu benda, tuan-tuan jangan riak. Kawal diri. Tak? Macam angguklah sikit. Saya rasa kan, surau kita ni saya rasa lah, tuan-tuan punya ukhuwah saya rasa lebih tu. Sebab bukan sebab saya rasa saya tetamu, sebab saya pun berjalan banyak tempat tanpa merendahkan tempat lain. Bukan nak puji tuan-tuan rendah tempat lain tak. Tetapi saya dapat rasa tuan-tuan punya welcome tu sangat warm. Jangan riak. Saya tengah puji tuan-tuan ni. Maknanya tuan-tuan kena bersyukur dan kemudian kena terus. Tak, tuan-tuan mungkin tak perasan. Saya dapati semua orang yang saya lalu tadi bagi senyum, salam dan salam. Saya rasa saya tak dapat dia punya warm macam tu di banyak tempat. Di sini insya-Allah saya akan ingat surau Asy-Syakirin, surau Jumaat Syakirin. Itu satu yang tuan-tuan dah ada, yang Allah dah bagi nikmat tu tuan-tuan kena syukur. Tak, tuan-tuan okey tak? Alhamdulillah. Tak, saya cakap daripada hati saya tuan-tuan ya. Sebab saya dapat rasa tadi bila saya jalan, termasuk anak-anak, Masya Allah, termasuk budak-budak, saya rasa macam satu, wow, bagusnya surau kita ni, Masya Allah. Baik, bukan sebab saya beria nak minum air, lepas tu saya pun puji-puji tuan-tuan dah. Memang saya cakap betul-betul ada sikit ruang. Mana yang elok tuan-tuan teruskan insya-Allah. Boleh kan tuan-tuan? Baik, semua yang saya kasih sekalian, apa tadi? Tengok, dah lupa dah. Tengok bila kena puji, nak bercakap pun tak ada ya. Nak kontrol macho masing-masing. Tak, jangan jatuh tuan-tuan. Kat mana tadi? Itu tadi kita doa. Saya sebelum minum air tadi. Negaholik, ketagih pada benda yang negatif. Okey. Okey, saya ingat. Terima kasih. Ilmu yang berkat, ya, kita cerita tentang rahsia berkat, rahsia hidup berkat. Ilmu yang berkat, dia akan melahirkan apa tadi? Amal. Dan amal yang diterima. Amal pula tuan-tuan ingat, bila ilmu tu berkat, dia akan jadi amal. Dan amal tersebut terbagi pada dua. Ingat, amal yang kita buat ini terbagi pada dua. Satu amal mutaqabbalah, satu amal lam yutaqabbal. Ingat, amal kita, solat kita, apa saja yang kita buat, dia bukan mesti diterima oleh Allah, tetapi ada dua. Yang pertama diterima, yang kedua tak diterima oleh Allah.
Jadi amal bukan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia kena memenuhi kriteria-kriteria amal yang diterima. Kriteria pertama untuk amal diterima mesti terbit daripada ilmu bermanfaat. Okey, ni cerita tentang berkat. Flow berkat ni dia ada flow dia. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, apabila Nabi tadi minta, ya Allah, amalan mutaqabbalah, amalan diterima. Sebab saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan, bukan semua amal manusia itu diterima oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan ingat, insya-Allah ta'ala kita dah masuk bulan Rejab. Sahabat saya sebut dapat cerita sikit tentang Rejab, tapi saya tak sure saya dah sempat mungkin tak sempat kot, sebab berkat ni dia itu kan. Kita akan masuk bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Saya masih ingat antara doa yang tuan-tuan tolong ingat, saya baca dalam in advance. Imam akan baca lepas tarawih, ataupun lepas tarawih imam akan baca Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna humma minal ashqiya'i mardudin. Saya pernah pergi satu masjid jauh di pedalaman, ada tazkirah lepas itu, tetapi saya bersama dengan jamaah, bila imam baca Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati, imam dah mula menangis, teresak-esak. Saya dengar bunyi tangisan di jamaah. Ij'alna ya Allah fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Jamaah menangis, teresak-esak jamaah menangis. Kemudian imam baca lagi, wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Janganlah ya Allah, Engkau jadikan amal kami di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, yang mana amal kami tergolong dari golongan siapa tuan-tuan? Disebut dalam doa ini. Tuan-tuan tolong ingat nanti bila datang bulan Ramadan, apa yang saya sebut nanti dibaca oleh imam. Janganlah Engkau jadikan kami pada malam ini adalah golongan ashqiya. Ashqiya tuan-tuan, kita cuba mencari makna terdekat. Dan biasanya ashqiya diberi makna apa dia? Janganlah ya Allah, Engkau jadikan kami pada malam ini ya Allah daripada golongan ashqiya. Maksud ashqiya adalah golongan yang celaka. Maknanya ada orang yang suada, beruntung, bertuah, gembira. Tetapi ada orang yang ashqiya, golongan orang-orang yang celaka. Siapa orang celaka? Mardudin. Amalnya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sure bila berkelip-kelip tu maknanya berapa minit lagi saya? Di mana tu? Lagi 1 minit. Maknanya saya akan berhenti lebih kurang dalam sekarang. Oh, dia bunyi. Oh, dia ada bunyi. Masya Allah. Minta maaflah tuan-tuan, sebab saya ni kampung, tak ada macam ni tuan-tuan. Biasanya dia pakai beduk je. Jadi oh, dia ada bunyi ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan sama-sama menjawab laungan azan, dan doakan dalam hati kita biarlah laungan ini di tempat kita ni akan terus berkumandang sampai ke hari kiamat. Sampailah ke akhir hayat dunia ini tuan-tuan, di masjid kita ni, di tempat kita ni insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, kita sama-sama terlebih dahulu fokus kepada laungan azan yang lagi 30 saat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabb ad-da'wati tammati was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wa syaraf wa darajatul 'aliyatir rafi'ah wa ba'th maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, apa yang saya risau tadi dah berlaku dah. Maknanya waktu maghrib dah habis. Dan sekarang saya berada masih lagi di depan tuan-tuan. Jadi saya kena memperbaharui, bukan bai'ah dah, memperbaharui izin daripada tuan-tuan. Bolehkah kita lanjut sedikit
Baik, insya-Allah ya. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya cuba nak ajak berbincang sesuai dengan tajuk kita. Berkat ini mesti bermula daripada ilmu. Daripada apabila ilmu tu berkat, maka dinamakan oleh Nabi sendiri sebagai ilmu yang bermanfaat. Tidak berkat, kita ikut je kata Nabi, ilmu yang tak memberi manfaat. Ilmu yang kata Nabi SAW macam doa tadi. Kemudian amal pula terbagi pada dua. Bila ilmu tu berkat, maka kita naik ke satu stage lagi. Kita beramal dan kita menjaga amal kita sampai amal kita itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Ya, kita banyak beramal, tapi ingat bukan semua amal manusia diterima oleh Allah. Sebab itulah bila kita beramal, kita mengharap amal kita diterima oleh Allah. Itu hati orang-orang yang beriman, yang sebenar. Adapun orang awam biasanya yang penting buat amal, yang penting buat amal, yang penting buat amal. Tetapi orang yang benar-benar mendalami, menghayati, dia akan minta amal diterima oleh Allah. Baik, jom kita pergi dengan cepat perbincangan kita. Apabila amal seseorang manusia itu diterima oleh Allah, apakah yang berlaku pada diri dia? Apakah proses berlaku pada diri seseorang yang amalnya diterima oleh Allah? Dia tahajud, amalnya diterima. Dia baca Quran, amalnya diterima. Ada orang baca Quran, amalnya baca Quran tak diterima. Maka dia tak akan dapat apa flow perbincangan kita ni. Apabila seseorang amalnya diterima oleh Allah, maka dia naik satu lagi tuan-tuan, dia naik satu lagi. Yang ni lahir secara semula jadi dalam diri. Mungkin saya nak ajak tuan-tuan meneka apa dia agaknya. Kalau kita dapat amalan mutaqabbalah, amal kita diterima oleh Allah. Terima maksudnya Allah convert, tukar dan jadikan dalam bentuk currency pahala di hari akhirat. Dunia tak nampak, dunia tak dapat. Sebab tu bila saya sebut tadi, pahala seperti seorang semayang sunat 100 rakaat, kita tak rasa apa pun sebab tak nampak lagi. Tetapi di hari akhirat nanti di alam kubur kita akan nampak, Masya Allah nasib baik aku duduk dalam majlis tu, Masya Allah aku nak habis semayang 100 rakaat punya payah, tapi rupanya aku duduk dalam majlis itu Allah bagi pahala. Kita akan syukur bila pahala tersebut mula bergerak dan berperanan untuk kita memberi manfaat pada kita. Baik tuan-tuan, itu pahala kita yang diterima. Tetapi akan berlaku satu benda pada kita tuan-tuan. Jawapannya adalah, apa yang berlaku pada kita bila amal kita diterima oleh Allah? Maka berlaku pada setiap orang adalah akhlak yang mulia. Berlaku pada seseorang tuan-tuan akhlak yang mulia. Apabila ilmu bermanfaat bertukar menjadi amal yang diterima, dan amal yang diterima secara otomatis tuan-tuan, amal tersebut membentuk pada setiap daripada kita ni akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan tuan-tuan, untuk kita bincang sikit je, dalam banyak-banyak akhlak, apakah akhlak yang paling utama bila kita beribadah? Jawapannya adalah, dalam banyak-banyak akhlak terlalu banyak cabang dia, apakah yang pertama lahir pada kita kerana orang tu terlalu banyak ibadah? Sekali lagi nampaknya dalam muzakarah hati ni, sebab saya tak dengar jawapan, mungkin sebab nak cepat ni, maka jawapannya tuan-tuan, akhlak paling utama yang lahir dari seorang yang banyak ibadah adalah tawadhu. Satu akhlak yang disebut sebagai tawadhu. Maknanya kalau amal dia diterima oleh Allah, maka lahirlah akhlak yang paling utama adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu ni, sebab itulah tuan-tuan, apabila orang cerita tentang Nabi itu akhlaknya mulia, tuan-tuan akan tengok ulama bila mereka mengarang tentang Nabi, nak cerita tentang akhlak Nabi, pertama mereka akan katakan bahawa Nabi adalah seorang yang berakhlak dan seorang yang asyaddu tawadhu, yang sangat merendahkan diri. Sebab ibadah, saya sebut perkataan ibadah menunjuk makna hamba. Bila hamba maknanya merendahkan diri. Jadi sebab tu kita takut, ni yang kita takut tuan-tuan, makin ibadah tapi makin sombong, makin ibadah hati makin kasar dan keras, makin banyak tahajud tetapi
akhlak kita, mulut kita, percakapan kita, kadang-kadang langsung kita tak jaga. Sebab akhlak ni, sebab itulah akhlak menurut ulama dia tak sama dengan etika. Etika yang dibuat oleh orang barat dalam falsafah yang lahir daripada falsafah lama, akhlak tu boleh satu benda, sebab akhlak ni benda yang manis daripada manusia. Bukan hanya orang Islam, tetapi orang lain juga buat. Tetapi bezanya dengan Islam adalah akhlak dalam Islam ibarat buah. Maknanya dia hasil daripada pokok. Maknanya dah adanya akar yang mana ilmunya memang betul-betul sesuatu ilmu yang bermanfaat. Amalnya dibuat sampai dengan ikhlas, sampai amalnya diterima, maka lahir secara otomatis akhlak yang mulia. Sebab itulah kenapa Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Sebab Nabi satu amal terus diterima oleh Allah. Kita mungkin 10 amal, ada 2 diterima, yang lain tak diterima. Mungkin tak sempurnanya amal kita, mungkin tak betulnya. Nabi, masa mungkin Nabi tak betul, Nabi mesti betul semua. Dan ikhlas, Nabi mesti ikhlas semua. Kita kadang-kadang, sebagai contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud, apabila kita mendirikan solat, kata Nabi SAW, apabila seorang mendirikan solat, tertulis dan sampai pada Allah mungkin 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, hatta balagha ushruha. Kadang-kadang sampai pada Allah 1/10 sahaja. Nabi solat 100 sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua yang saya hormati, maka sebab itulah kita doa pada Allah. Sebab akhlak ni indikasi yang amal kita diterima. Sebab kita tak tahu amal kita diterima atau tak, tetapi bila kita makin beramal, kita rasa bahawa akhlak kita makin baik. Akhlak yang bersifat zahir dan batin kita, dalaman kita makin baik, maka amal kita itu diterima oleh Allah, maka lahir akhlak mulia. Baik tuan-tuan, ini rahsia hidup berkat. Apabila kita isteri yang akhlak mulia, suami yang akhlak mulia, anak-anak akhlak mulia, kita jadi ayah-ayah yang akhlak mulia, dalam bersahabat kita akhlak mulia. Bila akhlak mulia ni tuan-tuan, dia akan lahir lagi satu benda. Bila kita semua berakhlak mulia di surau Asy-Syakirin ini tuan-tuan, bila kita semua berakhlak mulia, akan lahir satu benda. Apakah nama benda itu? Saya harap tuan-tuan dapat follow ya. Sebab saya minta pada siapa yang call saya? Siapa yang call office? Sebab saya minta ada satu whiteboard. Tapi Ustaz Rusdi ke? Ustaz Rusdi kata, Ustaz, whiteboard tu cara old fashion. Sebab sekarang kita pakai visualization. Jadi mana ada orang pakai whiteboard lagi dah kan? Jadi sebab yang ada ni dicekap, dia boleh tangkap, dia dapat gambaran. So saya pun setujulah bila saya tengok, bila saya sebut dan tuan-tuan follow, makna betul lah. Maknanya tak perlu pun whiteboard sebenarnya. Actually saya tak telefon pun. Kut nanti kan ada siapa marah pula kat Rusdi kan, saja je marah dah. Saya saja nak sebut maknanya, insya-Allah. Baik, apabila amal kita diterima, lahir apa? Tuan-tuan, ni keluar hujung tahun tuan-tuan. Lahir akhlak yang, bila akhlak kita mulia, akan lahir apa dia? Yang sekarang kita bincang. Maka lahirlah satu benda, namanya adalah ulfah. Ulfah atau mesra. Dalam hadis juga riwayat Ahmad dan Tirmizi, boleh tengok dalam Riyadhus Salihin pun ada, Imam Nawawi dihimpunkan satu bab namanya ulfah. Dalam bab itu Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang beriman itu, kata Nabi, sifatnya adalah mesra dan mudah dimesrai. Dan tidak ada baik, kata Nabi, orang yang dia tak boleh mesra dan dia payah dimesrai. Ulfah, ya'laf, yu'laf. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita berakhlak mulia, maka lahirlah ulfah, yang bermaksud mesra. Dan tuan-tuan, oleh kerana saya punya masa pun dah lebih kurang, dah macam yalah, waktu kecenderaan kan bukan lama sangat, mana sampai 45 minit.
Baik tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita amal satu tuntutan Nabi memberi erti mesra? Sebab tadi kan kita janji insya-Allah kita amal satu amalan. Kita amal satu amalan tuan-tuan. Malam ni kita nak amal sama amalan. Boleh ke tuan-tuan? Kan kita dah setuju di awal tadi. Baik, sampai pada ulfah ni tuan-tuan bermaksud mesra. Dan Nabi sebut dalam hadis, bukan saya kata, bukan Zuramli kata, Nabi kata orang-orang beriman itu cirinya adalah mesra. Kenapa? Sebab akhlak dia mulia, maka lahirlah mesra otomatis. Sifatnya adalah mesra dan mudah dimesrai. Dan Nabi sebut tidak ada mulia, kata Nabi, orang yang kalau dia tak mesra dan tak boleh dimesrai. Baik, saya nak minta satu amalan tuan-tuan, kita amal malam ni. Doa dah baca doa, tapi sekarang amalan. Tapi ni ketanya tuan-tuan, boleh tak kita nak amal ni? Sebab doa senang, sebab duduk pun boleh buat Tapi amalan ni tuan-tuan kena ada sedikit pergerakan. Boleh? Baik, boleh tak tuan-tuan saya nak bertanya satu, saya seperti confused. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam majlis ilmu tuan-tuan, di manakah tempat terbaik untuk kita duduk? Tetamu tanya tuan-tuan. Tuan-tuan rumah kena jawab. Di majlis ilmu, di tempat manakah yang paling bagus kita duduk? Tak, tuan-tuan jangan menakutkan saya. Tak, saya tanya lagi tuan-tuan. Tuan-tuan jawab, jangan yang menakutkan saya. Dalam majlis ilmu, di manakah yang paling bagus dan paling patut kita duduk? Tuan-tuan, jangan takutkan saya tuan-tuan. Sebab saya tak nampak tuan-tuan. Ada rupanya tapi saya tak nampak. Ada ke tak ada tuan-tuan depan saya ni? Oh tak ada, Masya Allah. Saya takut rupanya ada, Ustaz tak nampak. Ramai rupanya. Baik, tuan-tuan, semua yang saya kasihan, sebab Nabi sebut tentang ulfah. Sebab berkat dalam hidup, bila keluar daripada diri, maka dilahir ulfah. Maka sekarang tuan-tuan, saya nak menjemput dengan penuh rendah diri saya, rendah hati, saya nak jemput semua jamaah. Sebab tak lama dah tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan rapat ke hadapan serapat yang boleh. Masya Allah. Okey, saya tengok jam tuan-tuan, berapa lama kita boleh bergerak untuk satu benda yang baik. Tapi hebatlah ya Allah. Saya jemput semua orang nanti ada yang tak kena jemput pula kata kecil hati kan. Saya jemput semua orang. Okey. Saya tanya lagi sekali tuan-tuan. Nabi apabila ada majlis ilmu, Nabi suruh kita duduk di mana? Duduknya mesti jauh-jauh kan? Mesti duduk? Rapat tu maksudnya macam mana tuan-tuan? Saya tak berapa nak jelas. Dekat. Okey. Saya ni kira dekat ke apa kalau saya tengok nampak kapet ni tuan-tuan? Baik tuan, jom kita buat lagi tuan-tuan. Jom kita buat. Kita settle dulu laki-laki, nanti kita settle perempuan. Jangan risau perempuan, insya-Allah. Tuan-tuan, cuba rapat lagi tuan-tuan. Just cuba rapat lagi. Allahu Akbar, macam berat sangat. Allah kan. Okey, oleh kerana tuan-tuan dekat dengan saya dah mula rasa bersalah. Sebab mak saya pesan, jangan duduk lebih tinggi berbanding orang yang kamu muliakan. Maka saya terpaksa lah. Tadi jauh saya tak rasa salah sebenarnya, tapi bila tuan-tuan dah rapat, saya dah mula rasa bersalah. Sebab mak saya pesan, jangan duduk lebih tinggi berbanding orang yang saya muliakan. Saya muliakan tuan-tuan. Jadi nampaknya saya takut nanti tuan-tuan ambil gambar hantar kat mak saya, ni nak balik raya Cina kena marah tuan-tuan. Saya kena terpaksalah. Tuan-tuan juga berubah, saya pun kena berubah sikit lah. Baik, ni dah puas hati ya. Memang dah puas hati lah. Ni memang cara yang memang cara Nabi lah ni ya. Duduk ni, ni memang rapat dah ni.
Belum lagi, sahabat saya kata belum. Baik, jom tuan-tuan, jom kita buat lagi sampai rapat betul-betul. Yang belakang saya, adik, masuk dalam je, masuk je. Masya Allah. Allahu Akbar kan. Macam berat kan. Muslimah okey lah, sebab tadi ada komplain kan. Muslimah boleh dah naik 3 saf ke depan. Okey. Bukannya rapat ramai-ramai sini dah. Mana? Baik tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebenarnya Muslimah okey ke? Macam marah ke? Ada kan? Kaum muslimin marah lagi ke? Ada alhamdulillah ya. InsyaAllah nanti kita belanjalah mamak ke apa ke. Semua yang saya kasih sekalian, cuba bayang ya. Cuba bayang. Zaman Nabi, bila Nabi berdiri atau sesiapa pun yang memberi ilmu berdiri, mereka akan datang rapat serapat-rapatnya. Agaknya kenapa dia orang boleh rapat? Ya? Sebab dia orang dah biasa mesra. Di akhir zaman, sebab flow kita tadi tu, sebab mesra dah makin tak ada. Kenapa mesra tak ada? Sebab akhlak dah tak ada. Kenapa akhlak tak ada? Sebab amal sebenarnya orang buat dah lah tak banyak dan tak diterima oleh Allah. Kenapa amal tak diterima oleh Allah? Sebab bermula daripada ilmu yang tak bermanfaat. Sebab tu Nabi betulkan dia punya flow dia satu sampailah ya. Sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, apabila seorang tu akhlak mulia, bila akhlak dia mulia ya, maka dia akan rasa senang untuk ulfah. Dan ulfah inilah yang menjadikan mudah kita rasa rapat ya. Okey ya. Tuan-tuan tengok ya. Imam kata, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati solat." Ya, imam kata bahasa Melayu pula, luruskan dan rapatkan saf. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf sebahagian daripada solat. Bukan exclude solat, include solat. Makna solat kita sempurna bila saf kita sempurna. Haji? Kapan? 3 kali haji datang dekat ni apa hal? Masjidnya besar, surau punya bagus, tiba-tiba rapat-rapat sempit. Kenapa? Tuan-tuan tahu tak kenapa kita rasa payah nak rapat? Kenapa tuan-tuan rasa kita tengok dia pula lari tengok. Dulu cepat benar membalas ya. Kenapa kita rasa Kenapa kita rasa payah? Betul. Kuatlah sikit. Oh, kuat. Kenapa kita rasa payah nak rapat? Kenapa tuan-tuan? Ya, sebab sebenarnya ulfah itu satu benda yang bukan pada jasad, tetapi pada hati. Bila hati umat Islam ni tuan-tuan, dia rasa rapat sebab flow tadi. Bila hati rapat, maka badan rapat dia rasa selesa. Tapi bila hati jauh, bila badan rapat, kita mula rasa rimas kan? Tolong saya buat contoh, saya harap semua orang faham. Contoh, ni muslimah tolong jawab. Tak, muslimah janganlah serius sangat. Muslimah kalau cross jalan, seberang jalan, menyeberangi jalan dengan suami, suka suami pegang tangan ataupun suka jalan seorang-seorang? Kita dengar, biar muslimah jawab. Saya tahu ni memang suami misali, kita dengar supaya ramai orang lelaki-lelaki dia tahu. Kadang-kadang orang lelaki ni buat dek, tengok-tengok hilang dah, sebelah sana dah punya. Dah masuk dalam mall dah. Dia yang isteri masih kat tengah-tengah ni. Abang, dah kan. Baik, tolong saya. Muslimah suka laki pegang ataupun memang tak suka laki pegang? Ya, suka?
Suka pegang. Baik, bila seorang suami pegang, apa rasa? Rasa mesra. Rasa apa lagi? Baik. Tuan-tuan dapat tak? Baik, sekarang ni tiba-tiba ada masalah. Ada perbincangan, dalam perbincangan tak ada benda tak setuju. Tak setuju antara suami dan isteri. Contohnya adalah patutnya tahun ni balik ke Tuan Haji balik mana? Perak. Isteri kata contoh orang Johor. Dah sejak sebelum PKP 5 raya berturut-turut, lepas PKP masih maintain, ya, berjaya lolos dapat surat daripada polis, raya di Perak. Dan tahun ni isteri tentulah berharap dah 7 tahun berturut-turut raya di Perak, mungkin tahun ni raya di Johor. Jadi si isteri pun jumpa, abang, raya kita tahun ni di mana? Perak. Si isteri dengan selambanya, tanpa memikirkan perasaan, dia kata Perak, kan? Yang isteri dah buat WhatsApp group dah dengan adik-beradik nak beli apa, nak buat apa, program apa, tiba-tiba tanpa ada tanya apa, okey abang, tahun ni raya di mana? Tengok ni memang bahaya. Ni lagi bahaya, tuan-tuan. Ini merisaukan saya, tuan-tuan, ya. Memang tahun ni kat Perak. Baik, dia harap ke Johor, tetapi sekali lagi pergi Perak. Sekarang si perempuan tersebut, suami pegang dia. Apa perempuan buat? Dah kita dengar perempuan nak pergi Johor, tetapi sekali lagi masih ke Perak. Sekarang ni si suami dengan penuh romantisnya pegang tangan. Apa seorang perempuan buat? Nampak tak? Tadi masa cross jalan, tolonglah pegang, rasa disayangi. Tetapi sekarang tangan yang sama, abang yang sama, tetapi jangan pegang, minta lepas. Menunjukkan bahawa pegang atau lepas, rapat atau jauh, bukan pada rapat atau jauh, tapi hati. Sebab sekarang hati tak senang. Kita tak suka orang rapat dengan kita. Sebab tu bila umat Islam tak rapat hati mereka payah nak duduk rapat. Tuan rasa tak benda ni? Tuan rasa tak benda ni? Kita datang kat mana-mana pun, hatta maaf saya tuan-tuan, pergilah Masjid Nabawi, 100,000 jamaah. Tuan-tuan mungkin ada yang pergi baru balik umrah agaknya. Ada tak orang yang bila dia tengok kita, dia salam kita, dia peluk kita, dia tanya khabar kita? Ada tak tuan-tuan? Ada tak? Jujur. Jangan ada sebab tengok soalan saya tu macam ke arah tu. Tak ada, tuan-tuan. Datanglah kita dengan kita, tak peduli orang sebelah. Ya. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, kalau pergi luar negara, katalah kita pergi ke London, jumpa kat Heathrow, muka macam ni, tengok muka macam orang Perak ni, kan? Nampak dia jauh ni macam orang Malaysia. Kita pun pergi dengar dia cakap Malaysia, wow, salam terus. Kenapa? Sebab rasa sama-sama datang daripada tempat yang sama. Itu di Heathrow, London. Tapi kat Mekah tak, tuan-tuan. Kat Madinah tak. Sebab yang datang ke masjid itu daripada masjid ini, masjid yang biasa tak rasa apa pun pada saudara Islam dia. Sebab itu kita tak rasa apa pun, Haji. Okay. InsyaAllah balik Perak. Ini bagi tahu awal lah, dalam ramai-ramai, jangan ada confuse lepas ni. Jangan duk tiba Perak, Johor pula, memang Perak insyaAllah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kerana tak berkatnya masyarakat, maka tak lahirlah ulfah. Dan sebab itulah malam ni kita cuba buat sikit. Kita cuba buat sikit apa yang dirasai oleh, apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebagai nanti sebenarnya lepas ulfah dia ada lagi beberapa perkara, tapi bila saya tengok jam saya kena berhentilah macam mana pun, sebab nanti ialah tak manis juga kalau mungkin kita ada, mungkin ialah ada nak balik kampung ke mana lepas ni kan. Jadi insya-Allah
Ingat, kita berhenti pada ulfah, sebab ulfah akan melahirkan satu benda lagi, satu benda lagi melahirkan satu benda lagi, satu benda lagi melahirkan kemuncak dalam masyarakat Islam yang berkat. Yang lagi tu kita sambung pada masa akan datang, insya-Allah. Semua yang dikasih sekalian, sebab itulah kita kena jadikan masjid ini tempat kita latih diri kita untuk ulfah, mesra dengan orang. Walaupun tadi saya puji tuan-tuan, tapi lipat gandakan lagi, insya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kenapa kita hidup tak berkat secara jamaah umat Islam? Dengan mudah orang memperkotak-katikkan kita, sebab berkat ulfah tak ada bersama dengan kita. Maaf saya tuan-tuan, saya suka cerita ni kat mana-mana. Saya datang tadi lambat sehingga saya tak tengok. Surau kita ada menara ke? Surau kita? Ha? Tak ada. Ada. Tengok, daripada tak ada sekarang dah ada. Ada ke tak ada sebenarnya? Tak ada langsung. Ada menara jati. Ha? Menara rumah. Okey, baik. Kenapa saya tanya tuan-tuan? Saya bila saya cakap ni, maksudnya saya nak bagi tahu, berbanding dengan tuan-tuan, tentulah tuan-tuan lebih banyak berjalan. Berbanding dengan saya, yalah daripada Sungai Buloh ke sini pun jauh rasa. Tu dah rasa jauh tuan-tuan. Orang tak banyak berjalan dah rasa jauh tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan ke sebuah masjid. Dan masjid ni tuan-tuan yang terdapat di Seville. Di Seville. Di Spanyol. Ha? Oh jauh. Oh jaga, okey. Saya ingat kau, alah itu biasa je, dekat je kan, baru satu benua. Baik. Tuan-tuan, ni last lah tuan-tuan, saya nak share. Sebab tu saya tanya menara tadi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, di masjid besar Seville, seandainya imam nak azan di atas, maka imam terpaksa menunggang kuda untuk sampai ke menara atas. Sebab tu menaranya besar dan dia adalah trek kuda. Maknanya muazzin akan naik kuda, naik sampai atas, ikat kuda, baru laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tuan-tuan ni ke dalam ke keluar? Ha? Allahu Akbar. Takut ada yang sembahyang subuh dah tuan-tuan. Nah, ini ujian suara wahai sahabat-sahabat yang mungkin mendengar suara saya. Subuh dah. Semua yang saya kasih sekalian, nak cerita tingginya, dan bila laungan azan dilaungkan, datang ketika itu lebih daripada 10,000 jamaah. Satu waktu datang seramai-ramai. Tuan-tuan boleh tengok sebuah masjid besar di Seville. Dan tuan-tuan, saya nak ajak berjalan ke Masjid Cordoba. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba ni tuan-tuan, ketika saya bawa beberapa kawan, jamaah lah, jomlah, dia orang kata jom kita pergi Cordoba. Pergilah. Masjid Cordoba adalah masjid kedua terbesar di dunia selepas Masjidil Haram. Tuan-tuan, ketika saya bawa, saya cari lebih kurang 10 orang tuan-tuan haji, tak ada bersama dengan saya. Saya kata, mana? Dia orang kata kat luar. Saya pun cari kat luar. Tuan-tuan, ni cerita saya nak cerita tuan-tuan. 10 orang tuan haji duduk tak mampu masuk dalam masjid. Di luar mereka letak tapak tangan, tekuk ke muka, menangis sampailah bergoncang bahu. Saya dengar bunyi menangis. 10 orang menangis. Kenapa dia orang menangis? Saya pujuk tuan haji, tak apa, masuklah, mari kita masuk masjid. Kenapa mereka menangis di luar tuan-tuan? Sebab mereka kalau masuk dalam masjid itu, mereka tak boleh solat tahiyatul masjid. Kerana masjid itu sekarang telah menjadi gereja. Kita hanya tengok kesan khat Allah Muhammad, innama ya'muru masajidallah, yang dibina sejak zaman dulu. Tetapi sekarang di dalam masjid besar tersebut ada beberapa chapel,
dan kita tak boleh solat dalam dia. Masjid yang saya katakan menara tertinggi, di sana juga bukan jadi masjid sekarang. Saya cerita ni apa yang berlaku 600 tahun dulu, 800 tahun dulu, tapi sekarang dia adalah gereja. Semua yang saya kasih sekalian, saya nak cerita ni je. Sebab bila kita payah nak rapat dan kita rasa biarlah tak rapat, ingat tuan-tuan, ada harga yang kita kena bayar. Ada harga yang kita kena bayar yang umat Islam tak perasan. Saya masih ingat masa tu saya jalan dengan budak Spain yang dia baru generasi kedua balik memeluk agama Islam. Dia Spanish. Dan ketika kami jalan di Granada, tuan-tuan, di Granada, sebab Granada adalah last sebelum umat Islam dihalau keluar balik untuk ke Morocco, ke Afrika. Di situ mereka dikumpulkan. Ketika saya berjalan, tuan-tuan, ketika saya berjalan di satu padang, tiba-tiba Salim dia tarik baju saya, dia kata, "Zul, stop jap." Dia nak cerita tetapi dia tak boleh nak cerita. Dia nak cerita dengan saya tapi dia tak boleh cerita. Saya tengok muka dia dah berubah menjadi merah. Dan kemudian dia nak cerita tapi tak terkeluar daripada halkum dia, perkataan dan suara. Saya mula nampak air mata dia dan dia tunduk, dia menangis. Saya tanya dia, "Kenapa Salim? Kenapa menangis? Kenapa kamu menangis?" Dia kata, "Zul, inilah padang. Seandainya kita duduk 600 tahun lampau di tempat yang sama, cuma masa kita pergi ke masa lampau, kita berjalan, kita terpaksa angkat jubah kita. Kita angkat jubah kita, kita angkat, dan kita akan berjalan. Kenapa kita kena angkat jubah?" Saya kata, "Why? Sebab kita terpaksa meranduk darah merah saudara-saudara kita. Meranduk. Sebab seluruh padang itu dipenuhi dengan darah manusia, darah saudara kita sendiri, yang kalau kita berjalan, darahnya sampai di atas buku lali. Kita dengar bunyi kocakan darah dan bau hanyir darah. Disembelih ratus ribu umat Islam kat situ, ditipu, kononnya dihantar untuk dibawa balik ke Afrika, tetapi mereka disembelih, tak kira laki, perempuan dan kanak-kanak. Dan saat itu dikata pada saya, "Zul, sekiranya saya boleh bercakap dengan orang Islam, saya nak cakap kepada orang. Sekiranya saya boleh bercakap kepada umat Islam yang begitu ramai, 1.7 bilion, saya nak cakap satu benda," dia kata. Apa yang kamu nak cakap, Salim?" Dia kata, "Apa?" "Saya nak cakap, wahai umat Islam, tolonglah berkasih sayang. Tolonglah berkasih sayang. Janganlah bersengketa dan berkelahi. Sebab ada harga baik, ada harga yang sangat mahal kita kena bayar. Janganlah dengan sebab mungkin kita berbeza-beza sedikit, mungkin orang ni tak sama dengan kita, dengan cepat kita rasa bahawa dia adalah musuh kita. Jangan. Dengan sebab mungkin kita tak sama sikit, kita kemudian kita benci. Jangan. Sebab dia kata ada harga yang kita kena bayar di atas harga perpecahan sesama kita." Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan, sekarang saya menangis depan Salim sampai dia peluk saya. Saya nak cakap apa, Salim? "Salim, minta maaf, orang Islam takkan faham. Kita akan tetap tegar untuk tetap sesama kita di masjid ni pun kita tak nak sayang betul-betul. Sesama kita dalam masjid ni pun kita tak akan santun betul-betul. Kita tak akan nak hargai betul-betul. Kita tak akan ambil berat betul-betul. Kenapa? Sebab ulfah tak ada. Kenapa ulfah tak ada? Saya ulang balik, kerana akhlak tak ada. Kenapa akhlak tak ada? Amal ada tapi mungkin amal tak diterima oleh Allah. Kenapa amal tak diterima oleh Allah? Sebab ilmu bermula dengan bukan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita doa pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surau Asy-Syakirin ini untuk seluruh tempat di sini adalah pusat berkat dan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah dengan ikatan kasih sayang yang sebenar ya Allah, ikatan yang tak boleh dipisahkan oleh apapun ya Allah, antara kami sesama kami ya Allah, akan untuk tujuan kami menegakkan agama-Mu ya Allah dengan setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mintalah doa tuan-tuan, semoga amal kita ini diterima oleh Allah. Biasanya saya satu lagi lah saya minta lah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tak kita sedang buat amal soleh ni? Tuan-tuan rasa tak?
Tak, tuan-tuan rasa ke tak? Kalau tuan-tuan rasa boleh tak di hujung ni, tolong sebut satu perkataan dalam hati. Tuan-tuan sebut dalam hati dengan jelas, wahai Allah, jadikanlah ini ya Allah pahala untuk seorang anak berikan kepada ayah kami dan ibu kami ya Allah. Tuan-tuan, sebut dengan jelas. Saat kita lepas melakukan kebaikan, kita cakap pada Allah, wahai Allah, jadikanlah pahala daripada seorang anak yang melakukan kebaikan yang engkau terima ini ya Allah sebagai hadiah buat ayah dan ibu. Sebab saya takut saya terlupa nak bagi tahu pada kita semua bahawa apabila kita melakukan kebaikan pada mak dan ayah, barulah Allah beri berkat sebenar pada hidup kita. Sebab tuan-tuan tak pernah dan saya tak pernah boleh balas setiap satu malam berada dalam rahim seorang ibu. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kita duduk di Mekah hotel 6 bintang, kita boleh bayar tuan-tuan, tetapi satu malam kita menumpang dalam rahim seorang ibu, kita tak boleh bayar tuan-tuan. Tuan-tuan, ketika saya nak lahir dan setiap yang ada sini nak lahir, atas muka bumi tumpah darah manusia tuan-tuan. Darah merah yang tumpah kita tak pernah boleh balas tuan-tuan. Ini je yang kami boleh buat. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini ya Allah kebaikan buat ayah dan ibu kami ya Allah. Ya, sebab kita takut sangat rupanya kita jadi pada Allah manusia yang sebenarnya tak mengenang langsung jasa hamba yang berjasa kepada kita. Malam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Orang yang kalau dia tak pandai terima kasih pada manusia, jangan harap dia jadi orang yang pandai bersyukur pada Allah. Semoga ya Allah kita buat pada malam ni kebaikan bersama-sama, hadiah yang bersama-sama buat ayah dan ibu kita, dan kita doakan setiap daripada kita, amin ya Allah. Yang menadah tangan pada malam ini ya Allah, tuliskanlah setiap nama kami ya Allah dalam daftar ahli syurga-Mu ya Allah. Tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan ya Allah saat ini ya Allah, nama kami Engkau telah tulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah yang namanya terpahat di pintu neraka Jahannam ya Allah, yang akan dikoyak kulitnya, yang dibakar kulitnya, yang akan dengar bunyi gemerencing untuk diheret masuk dalam neraka oleh malaikat Zabaniyah. Minta jauh kami ya Allah, minta jauh anak-anak kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, adik-beradik kami, jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah, tempat ini jadi tempat yang berkat ya Allah. Limpahkanlah berkat pada seluruh kejiranan daripada surau ini ya Allah. Jadikanlah mereka yang mendengar dan tidak mendengar apa yang kami bicarakan dan doa ini ya Allah, berkat buat setiap rumah-rumah ya Allah, yang kemudian menjadikan masjid ini, surau Asy-Syakirin ini ya Allah, tempat penyatuan hati sebenar umat Islam. Wahai Tuhan, satukanlah hati kami kerana Engkau pernah menyatukan hati golongan Ansar dan Muhajirin. Jadikanlah kami mendapat ilmu yang bermanfaat, jadikanlah kami mendapat amal yang diterima, jadikanlah kami seorang yang berakhlak mulia ya Allah. Jadikanlah kami sebenar-benarnya orang yang lahir kemesraan pada diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi, pertama sekali terima kasih kita berada sampai ke penghujung perbincangan muzakarah kita. Ampun maaf akhlak saya tuan-tuan, tingkah laku saya, perkataan saya sepanjang berada di hadapan tuan-tuan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.